والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Kita masuk dalam pengajian kita, iaitu kita masuk jilid pertama Furu' Masail Syekh Daud Fatani. Kita masuk muka surat 36 Babun Najasah. Ini suatu bab pada menyatakan najis. Selepas kita masuk dalam beberapa bab yang terdahulu, sapu khauf, mandi dan sebagainya, wuduk yang kita lepas-lepasnya, segala yang kita lepasnya, mudah-mudahan kita jangan lupa. Dan kita telah masuk pada bab yang baru pula, iaitu ini satu bab pada menyatakan najis. Bermula najasa, segala najis. Najis ni tadi 4 bagi. Ada 4 orang panggil furu' daripada najis. Mughallazah, najis yang berat. Dan mutawasitah, najis pertengahan. Dan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Dan yang dimaafkan. Ada juga najis yang ringan, lepas tu ada najis yang dimaafkan. Dia memang najis tapi dimaafkan, tak ambil kira dengan dia. Maka yang mukhalazah itu anjing dan babi. Anjing kita kenal dah, babi kita kenal dah. Dan furu' daripada keduanya. Furu' daripada keduanya iaitu kambing kahwin dengan anjing. Ataupun babi kahwin dengan anjing. Babi kahwin anjing, tubik anak, tak jadi serupa anjing, tak jadi serupa babi, tapi jadi backline. Rupa dia jadi tak serupa dengan anjing, tak serupa dengan babi. Jadi rupa tak serupa. Tapi walaupun tak serupa, hukum dia mughalazah. Setuh tak leh, basah sama kering tak seleh. Apa yang ada di anggota dia tu kalau kena dengan kita, maka kena basuh dengan 7 kali. Adapun kalaulah kambing kahwin dengan anjing. Anjing jantan kahwin dengan kambing betina. Tubik anak nampak serupa kambing, tak ada jumpa anjing. Tapi nampak serupa kambing pun orang panggil najis mughalazah juga tu tadi. Nak makan boleh? Tak boleh. Walaupun dia kambing. Tapi hukum dia tu jadi mughalazah. Habis. Jadi orang panggil mughalazah, yang furu' daripada keduanya atau salah satu daripadanya. Kahwin kambing dengan anjing tadi, kalau anjing dengan anjing pun tubik anak, jadi furu' orang panggil anak anjing. Ataupun anjing kahwin dengan babi, tubik anak sebesar ni royak, jadi orang panggil mughalazah juga. Atau salah satu daripadanya, kambing kahwin dengan anjing, babi kahwin dengan kuda, tubik anak tu jadi mughalazah juga. Dan yang mutawasitah, yang pertengahan seperti tahi. Bila kata tahi siapa? Tahi orang. Tahi kuda, tahi apa? Tahi ayam. Tahi mempati. Jadi berlaku orang panggil tahi, ya, dalam kalangan gulungan tahi itu tadi, jadilah orang panggil najis mutawasitah. Kalau tahi cicak, ni lep belakang akan royak. Dan yang seumpamanya ikutlah yang terkeluar daripada anggota binatang-binatang ni tadi, orang panggil najis yang mutawasitah. Kalau kata darah, darah tubik daripada binatang jadi juga. Tubik daripada kita, daripada manusia ni juga, orang panggil mutawasitah juga. Pertengahan. Dan yang mukhaffafah seperti air kecing anak lelaki yang belum lagi makan suatu melainkan laban, melainkan susu, yang belum lagi sampai umurnya 2 tahun. Anak jantan, anak tina tak boleh. Anak tina walaupun dia kecil, dia makan susu mak dia pun, tapi bila kecil, kalau ni orang pakai pampers saja, bila pakai pampers duduk dalam pampers tu. Kalau tak pakai pampers, kena pada anggota kita, pada pakaian kita, maka orang panggil najis yang mukhaffafah. Maka dia kena basuh. Basuh ataupun percikkan. Adapun dalam masalah jantan ni orang panggil mukhaffafah, dan jadi budak betina tadi orang panggil mutawasitah. Mukhaffafah ni kena pada budak jantan saja. Bila budak jantan dia 2 tahun, tak sampai 2 tahun, makan susu mak saja. Adapun makan yang orang panggil makan tepung-tepung, orang panggil jajan-jajan, itu ada khilaf ulama kata tak apa lagi.
bagi tepung apa orang ahli Mekok, 5 sen tu bagi budak tu makan, tapi jangan sampai dia kenyang dengan tepung tu tadi. Makan sekadar tapi dia kenyang dengan susu. Maka tak apa lagi. Budak yang lelaki tak sampai lagi umur dia 2 tahun. Maka dimaafkan. Habis itu. Dan najis yang dimaafkan seperti najis yang tiada dapat oleh mata kita tak nampak. Bila kata mata kita tak nampak, contoh kata orang panggil semut. Semut ni najis tak? Semut ni najis tak? Semut halus ya. Halus semut. Maka semut ni asalnya iaitu najis. Dia najis. Tapi bila kata dia payah nak dapat pandangan daripada mata kita, orang panggil dia payah nak kira. Bila payah nak kira, orang panggil masuk dalam kalangan ummu balwa. Sebab itu bagi kita yang nak semaya ni tadi, tak doklah sebagai ditekankan kepada kita supaya kita belik pada kocek kita, pada serbai kita, pada baju kita ni tadi ada tak semut. Semut apa? Semut hidup tak apa, semut mapo. Kalau kita tengok dalam kita punya baju ada semut mapo, kita tengok perhati dah, kita kena ambil buai. Adapun kita semut mapo duduk dalam tu, kita nampak dah semut mapo, maka kita semayang kita tak sah. Walaupun dia najis yang dimaafkan, tetapi kita telah nampak, maka kita wajib buai. Adapun kalau kita ni najis ada, kita semayang. Kita tak tahu, lepas semayang baru nampak, maka dimaafkan. Dipahami di situ bahawa kata yang payah dari segi mata pandangan kita, orang panggil benda-benda atau binatang-binatang yang dipanggil najis, mati dia tu, maka dimaafkan. Habis dia kata situ. Dan bangkai yang tiada darah yang mengalir, itu orang panggil najis yang dimaafkan. Mana contoh kata cicak ni, darah mengalir tak? Darah tak mengalir. Bila dia jatuh pada dalam apa? Dalam minyak kita. Dalam minyak. Dia tu orang panggil minyak tu, kita nak ambil kena pada anggota kita, nak buat semayang tak boleh. Adapun nak makan dia tak apa. Situ dah. Pada air yang tiada sampai pada 2 kolah, benda yang tak ada darah ni tadi, binatang yang tak ada darah, lepas tu binatang yang payah pandangan mata kita, dia kalau masuk kepada air yang kurang daripada 2 kolah, maka dimaafkan. Atau benda yang cair, sebut minyak makan kita, minyak rendang, tengok ada sumut, maka kita buailah sumut tu tadi, maka boleh lagi kita nak rendang ikan, tak ada masalah pun. Dan yang seumpama dengan minyak tadi, ikutlah gapa-gapa air bau pun. Dan najis yang pertama itu iaitu yang mughalazah, cara dia iaitu basuh dengan 7 kali, salah satu daripadanya dengan air tanah. Dan yang kedua iaitu mutawasitah, dibasuh hilang ainnya, iaitu rasa, warna dan baunya. Kita royak dah dulu dalam masalah najis, benda-benda yang benda-benda yang mutawasitah ni tadi. Kalaulah dia sebagai benda yang najis, darah, tahi, maka kita kena buai ain dulu. Kalau kita tengok orang Tina kita nampak kata air masuk dalam rumah berak, maka air pergi perak dah, ada tahi. Jangan sampai kita jiruh air, duduk bucu tangga dah, bucu rumah dah, ataupun dekat dengan pintu pagar rumah dah, maka kita ambil air jiruh sekaligus. Air dia kita tak buai, maka kita biar dengan jiruh air tu tadi, maka kalaulah dia kering, kita jejak situ, maka jadi hukum najis lagi. Sebab air dia kita tak buai lagi. Dia kena lagu mana? Kena kaut, ambil kain ataupun ambil tisu, kita kesak dulu, hilang. Nampak hilang tak? Hilang dah. Lepas tu barulah kita jirukan air. Lepas tu gonyong-gonyong sikit, tak apa dah. Itu orang panggil najis yang mutawasitah. Kena hilangkan rasa, tak ada, warna tak ada, bau tak ada. Dulu royak dah, iaitu kena jangan ada 2 perkara saja, rasa dan warna. Bau tak apa lagi. Sebab itu dalam masalah kita basuh kecil berak, kalau kita berak, basuh punggung kita siung tangan, bau lagi, bau lah. Tapi kita basuh tadi tu jadi apa? Daripada tahi ada, dia licin, kita basuh dia jadi kesak.
Bila kesat, maka dalam fiqh kata itulah sudah jadi suci. Maka dengan suci tadi kita pun sudahlah lah. Kita siung tangan ada bau lagi. Mana kata apa tu? Tangan kita tadi ada bau, bermakna kata punggung kita ada tak bersih lagi ke? Tak ada apa. Masalah bau, maka dimaafkan lagi. Yang naknya iaitu jangan ada rasa dan ada warna. Warna pun kalau sudah dibasuh, contoh kata baju kita kena darah. Nyamuk di anggota kita. Lepas tu kita tapak pah. Lepas tu dia kena kain kita. Jangan sampai dia besar daripada butir jagung. Darah ni tadi. Kalau besar daripada butir jagung, maka kita wajib basuh. Kalau basuh dah, tapi tak ilai. Basuh tak ilai. Tak ilai apa? Cahaya merah dia, warna merah dia tak ilai, maka dimaafkan. Tapi orang panggil apa situ? Jangan ada air lah kita basuh tu tadi nampak rupa merah tu air dah tu. Air dah tu tapi basuh dah, pisah dah, tak ilai juga, dimaafkan. Warna tu tadi. Dan najis yang ketiga dipercikkan, iaitu najis budak jatuh hak kurang daripada 2 tahun yang minum hanya susu tu tadi, percik air, ambil air tangan kita celup dalam air, percik cerah pada bekas dia kecil tadi hingga rata dengan ketiadaan berkendak pada mengalirkan air. Tak kena berhajat kena ambil air jiruh dak. Tak serupa dengan air najis mutawasitah tadi, najis pertengahan tadi. Yang ni sekadar kita percik-percik sudah cuk beribun. Habis. Firaun dia kata, dan hanya yang dapat menyucikan segala yang najis tu dengan air yang mutlak. Air yang semata-mata air. Yang kita ingat dulu, air ni dia kena ada berapa? Air mutlak ada 7. Air mutlak ada 7, termasuklah air hujan, air embun, air laut, air sungai, air mata air. Situ. Dan dia kata air yang mutlak. Dan batu dalam masalah kita apa kita istinja dengan batu. Air tak ada, kita istinja dengan batu. Syarat dia kena tahulah dalam istinja dengan batu yang tokol 3 bucu ataupun 3 kotul batu yang kita nak istinja kecil berak kita. Dan yang umpamanya kalau tak ada batu, tanah benda yang keras. Jika daripada ghaid, jika daripada berak dan bau dan kecil dengan segala syarat, kita ngaji lepas dah dalam masalah istinja dengan batu, istinja dengan air yang mutlak bagaimana kita lepas dah. Adalah air mendatangkan atas najis. Air datangkan atas najis. Cara dia kita hilangkan iaitu dengan air mendatang pada najis. Di sinilah masalah kalau kita lihat masalah enjin basuh. Enjin basuh ni lagu mana? Kita ambil baju kita, baju kadang-kadang baju kita, baju anak kita, baju anak halus kita, kadang-kadang kecil, kena badai kecil pada pakaian dia tu, kita himpun sekali masuk dalam enjin basuh. Bila masuk enjin basuh, air mari mana? Air mari atas. Air mari atas. Lepas tu cara dia bergerak tu tadi, guling, kocok. Lepas tu kita buai air. Kalau yang automatik dia buai sendiri. Buai lek mana? Buai lek bawah. Buai air lek atas, turun lek bawah. Buai air lek atas, turun lek bawah. Sebab itu dalam enjin basuh dia 3 kali cara bersih dia. Buat dia buang air. Lepas tu dia buang air pula. Buang air pula. Kalau yang automatik dia buang air pula, kocok pusing berah dia buai. Lepas tu 3 kali. Dia yang ketiga betul juga berah. Lepas tu yang keempat tu barulah dia apa, kalau kita nak bawa air namya, air bau yang orang panggil buat wangi baju, lepas tu baru dia sepin. Jadi 3 kali basuh pada setiap enjin basuh yang automatik. Maka ini adalah cara yang mana diambil daripada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi apa cara sekalipun asal 3 kali basuh, kita celup ke, kita jirup air di atas ke, turun bawah ke, celup saja pun asalkan 3 kali maka suci. Maka mazhab Syafi'i kita ada juga, Syafi'i kata boleh jadi suci.
Dia panggil ada kaul qadim dengan kaul jadid Imam Syafi'i. Ada Imam Syafi'i kata tak leh lagu tu. Dia bila masuk air, dia bertakung air tu semua jadi najis buai. Walaupun buai, dia kena jiru. Waktu turun tu tadi kena ada jiru air pula. Buka lek bawah, atas jiru air turun. Baru jadi suci. Tapi ada juga kaul jadid yang mana Imam Syafi'i kita kata tak apa lagi. Sebab itu sah dari segi hukum kita enjin basuh kita tak apa sekarang ni. Apa saja enjin basuh pun asalkan 3 kali basuh. Kalau kita orang Tina kita enjin tamada, enjin yang pakai manual, buang air, tambah air, buang air, tambah air kena 3 kali. Jangan kata baju tak ada cemar mana, kita masukkan baju sekali basuh, 2 kali basuh dah ambil kita spin, jadi kering kan dia. Tak leh. Untuk kita keluar daripada khilaf ulama, kita masukkan kepada yang masyhur, orang panggil masyhur dari segi pendapat ulama kata kena 3 kali. Maka 3 kali suci. Apa-apa mazhab sekalipun 3 kali suci. Jangan kita orang panggil pada masalah apa-apa sekalipun jangan kita ada khilaf pada mazhab, ikhtilaf pada mazhab. Habis itu. Habis. Jika ada air yang sedikit, jangan najis itu datang atas air. Air turun kepada najis, air pergi kepada najis baru suci. Adapun najis mari kepada air, kita tolak najis tu masuklah air, tak leh, tak leh jadi suci. Jika air itu banyak, tiada menajiskan. Walaupun kata air itu banyak, tak ada najis jadi air itu jadi najis. Air 2 kolah. Kita buat jiruh-jiruh tahi tu, ataupun kita tolak tahi tu, pergi nak hilangkan daripada tempat kita ni tadi, tolak masuk pada air. Air tu 2 kolah, tak apalah. Jadi air tu tak ada jadi najis. Air tu boleh kita buat makan, boleh buat air semaya. Tapi perbuatan kita tu orang panggil perbuatan berdosa pula, menjadikan air jadi najis. Supaya kita balasah kita masjid kita. Kita kata apa? Kita nampak satu bangkai ke apa cembuh kat ni, bangkai cicak. Kita nampak dah tapi kita buat temeru. Buat tak karik. Kita pergi berat, tak ada nak ambil buai. Itu orang membiarkan najis berada di dalam masjid. Itu hukumnya berdosa. Jangan kita nampak kita perbuat benda-benda yang mendatangkan dosa. Jadi masalah ni, benda tadi, air tadi 2 kolah, dia suci, masuk apa-apa pun suci. Tapi perbuatan kita menolak najis tu masuk dalam tu tadi, menyebabkan apa? Air tu tadi bercampur dengan najis. Walaupun dia banyak suci, tapi perbuatan kita tu salah. Habis. Hanya sucilah pada basuh itu. Faraon sikit risa lagi. Maka jika setengah kata ketika bahawasanya daging dibasuh beberapa kali, tiada jernih air pembasuhannya, kemudian masukkan dalam air yang sedikit dan nyatalah daripada airnya ada warna darah, dimaafkan. Ni masalah apa dia royak? Masalah daging kita baru ni, daging korban kita sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih kalau ada setengah-setengahnya sembelih unta pun ada. Bila kata kita sembelih tu tadi, daging tu tadi, daging ni, sedap daging ni iaitu berdarah. Daging kalau yang tak berdarah, maka dia tak sedap. Begitu kalau kita sembelih lembu, tengok daging ni, pucat weh. Pucat ni daging ni tak sedap. Lepas tu iris daging tu pula tak kena cara. Kerah kum. Makan kerah. Kena ngaji juga nak iris daging tu sendiri. Lepas tu dari segi semelih tu pula, yang dulu abang ajar dah cara nak semelih tu. Macam tempat kita, bemak kita ada. Semelih, cara nak semelih tu tadi. Baik mana cara kita nak semelih, letak pisah le mana, lepas daripada kita semelih pisah nak letak mana, kita sendiri kena baik mana, lepas dah kita royak dah. Itu masalah sembelih. Lepas tu dari segi daging ni pula, ada daging dalam satu tubuh lembu, kambing, binatang-binatang yang 4 kaki ni, dia ada anggota-anggota yang sedap makan. Orang panggil daging musai belakang ni daging pohon. Orang panggil sedap makan. Lepas tu daging tu bila kata merah menyala tu tadi, kalau dah dari segi hukum, bila kita sembelih tu tadi, apa dalam tubuh dia kita boleh makan belakang. Darah daging dia tadi kita cubit, soyak daging tadi makan.
Boleh tak? Boleh lah sebab kita sembelih dah. Tapi mana kata kalau kita jenis orang yang nak buat gula, ni nak letak stoko daging yang merah tadi tu dalam gula gitu, dia akan tubik buih, tubik rasa darah. Maka rasa darah dengan rasa gula punah air. Ni tak jadi. Yang makan ni kena basuh. Bila basuh, basuh tu tadi merah air. Air jadi merah, curah. Basuh, curah. Bila kata basuh curah, akhir sekali daging tu ada merah-merah lagi. Maka darah yang ada di daging dimaafkan. Kerana bahawasanya inilah setengah daripada barang yang kepayahan kita memelihara. Ada setengahnya kata tak sah, nak basuh sampai bersih, sampai cuci putih. Boleh tak ada apa, tapi tak ada rasa dah lah. Sedap-sedap daging ni dengan adanya darah dia tu tadi. Jadi bila kita masalah daging ni tadi, kalau gulai daging, tak kira daging lembu, daging kambing, sehingga kan kalau kita ikan ni pun, ikan ni dia ada darah. Kalau kita basuh ikan tu tadi, di bawah ni tadi dia ada darah-darah yang beku. Kita buang insang dia, kita buang dia punya insang, buang dia punya perut, maka tengah dia tadi ada darah beku. Kalau kita tak garu, darah tu tak hilang. Tapi bila kata kita tak hilang, ada baik tu kita buat gula, buat gula. Bila buat gula, darah bercampur dengan gula. Bila darah bercampur dengan gula, darah tadi kita ngaji. Darah tu hukumnya apa? Mutawasitah. Darah yang mana kata tak yang dikatakan najis lah. Bila kata najis masuk dalam gula, najis gula ni tadi kita ambil makan tak apa. Adapun dia kena pada pakaian kita, pada anggota kita nak semaya tak leh. Supaya juga dengan budu. Budu ambil tu juga ada percik ke budu kena kita ke, maka kita nak buat semaya tak leh. Makan boleh tak? Makan boleh. Dalam masalah najis mutawasitah, hak lepas royak dah, kalau lah dia kena tu tadi pada anggota kita, kalau dia bitik banyak-banyak tapi kecil-kecil, walaupun nampak merah, contoh kata darah merah, tangan kita nampak merah tapi haluh, maka boleh lagi kita buat semaya. Jangan stoko tu tadi jadi besar dengan butir jagung. Yang tu yang tak dibolehkan. Walaupun tapi besar butir jagung, maka tu tadi menyebabkan semayang kita tak sah. Kena basuh dulu. Habis itu Faraun segala bangkai najis, iaitu binatang yang mati tiada dengan sembelih. Kita baca sikit je pada dah. Orang panggil dalam keadaan sekarang ni, baca panjang-panjang tak boleh. Ada apa nak tanya? Barang yang kita makan mengandungi sumut. Contoh kata air teh kita nak buat teh o. Bila air teh o, kita bol teh, kita tuang teh dulu, lepas tu baru kita ambil sakar. Dah biasanya sumut ni duduk di sakar, di gula. Maka kita cebok gula tak nampak. Alah kita bol di teh, kocok tengok nak minum, sumut. Sumut ada. Jadi bila sumut ada, orang panggil najis tak? Najis, dia tetap najis, tapi najis yang dimaafkan. Boleh minum tak ada apa. 2-3 ekor, boleh minum. Tapi kebanyakan ulama-ulama yang orang panggil dari segi dari segi pengalaman ulama-ulama, nampaknya ada orang yang berkekalan acak-acak makan sumuk yang ada di gula, dia ada di air dan sebagainya, maka orang tu akan jadi pelupa, tak ingat, mudah jadi pelupa. Jadi atas perkara tu, ulama kata lebih baik kita jauh bila jauh nampak ada semut, kita ambil semut tu kita buai boleh, ataupun kita tak minum lalu air tu, tak ada apa. Adapun kalau kita nak minum juga, minum tak ada apa. Sebab dari segi hukum fiqh kita, najis yang dimaafkan sebab tidak ada darah yang mengalir pada binatang tu, iaitu sumut. Habis dah. Air kita makan dah, ada masuk makan 4 walau ini. Kita tak bisa makan
Jadi mana kata kalau kita apa? Orang panggil dari segi apa, amalan-amalan syekh-syekh kita, dia kata apa, kalau kita nak amat sumuk dalam rumah kita, tapi kena ada kekuatan rohani dalam diri kita lah. Kita kena baca apa? Kita royak ke dia, wahai tentera Sulaiman. Kena dengan lagu tu. Wahai tentera Sulaiman, waktu sumuk duk jalan ramai-ramai tu deh. Wahai tentera Sulaiman, mu keluarlah daripada rumahku, mu duk tempat lain, jangan duk ganggu dalam rumahku. Keceknya je. InsyaAllah esok dia tak hari. Semua kata abang. Tapi terahlah. Tapi kalau kata dia tak lari juga, mana kata bukan salah dia, salah kita. Kita apa? Kita ni orang panggil kekuatan rohani kita tak ada. Kita nak boleh kecek dengan dia. Tengok Nabi Sulaiman, kekuatan yang ada dalam diri dia sampai dia reti bahasa sumuk. Kekuatan diri dia, sumuk tu cara dia kecek, dia kecek sama-sama dia. Tapi Sulaiman ni falang dia ataupun kekuatan rohani dia yang Allah bagi sampai dia boleh dengar. Macam kita boleh dengar tak orang benda-benda yang gaib ni? Boleh, tapi palang kita kena kuat. Bila palang kita tak kuat, tak ada apa, tak ada berasa apa. Yang takutnya apa? Takut hantu. Tak ada nampak, tapi palang kekuatan hantu tu ada dalam diri kita sampai kita berasa kata hantu do, siap takut dan sebagainya. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma lakafun karim tayyibul afwa wa anna Allah bidina salamiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.